Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya dapat kita kembali bersama-sama untuk kita menyambung pembelajaran kita dalam subjek RBT. Okey, pada sesi pembelajaran kita kali ini kita akan memasuki unit yang baru iaitu unit 3, pengenalan kepada teknologi. Okey, dulu versus sekarang. Okey, maksudnya kat sini teknologi pada masa dahulu versus ataupun lawan teknologi pada masa sekarang. Apa perbezaannya? Kita akan lihat selepas ini. Terlalu banyak perubahan yang telah berlaku mengikut perkembangan teknologi daripada masa ke semasa. Okey, lihat gambar yang saya sediakan kat belakang. Itu gambar kat atas tu gambar pada masa dahulu teknologinya, daripada masa kini di bawahnya tu. Okey, gambar pada masa dahulu. Tak banyak bangunan-bangunan yang telah dibina, tapi pada masa kini banyak bangunan tinggi pencakar langit yang telah dibina seiring dengan berkembangnya teknologi yang sedang pesat membangun. Begitu juga dengan teknologi pengangkutan, di mana pada masa dahulu kebanyakan orang akan menggunakan basikal dan sebagainya untuk bergerak pada satu tempat ke satu tempat yang lainnya. Tapi pada masa kini dah ada penciptaan ataupun pembuatan kereta api dan sebagainya yang lebih memudahkan urusan kehidupan manusia seharian. Okey, saya terus masuk kepada apakah yang dimaksud dengan teknologi. Okey, teknologi merupakan penggunaan pengetahuan sains dalam mereka cipta alat yang dapat memudahkan urusan harian manusia. Maksudnya kita gunakan pengetahuan ilmu sains kita reka cipta benda dan benda tersebut memudahkan urusan manusia, mudahkan urusan harian kita. Okey, di mana negara kita pun bergerak maju seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Maksudnya negara kita tak ketinggalan daripada segi ekonominya, daripada segi berkembang teknologinya dan sebagainya. Begitu juga setiap bidang itu, teknologi itu mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Okey, maksudnya kat sini setiap teknologi itu ada kebaikan, kelebihan yang dibawa ke setiap bidang lainnya. Contohnya antara bidang tersebut boleh lihat ialah teknologi pengangkutan. Contohnya kereta tadi lah. Dulu kita guna basikal, jalan kaki dan sebagainya, tapi sekarang dah ada kereta. Tak adalah kita berhujan berpanas. Seterusnya ialah teknologi peralatan. Teknologi peralatan ni pula contohnya peralatan pada masa dahulu. Contohnya TV. Dulu TV-nya payah nak dapat siaran ke sebagainya, tapi sekarang dah mudah. Contohnya kita nak gunakan untuk memasak. Dulu kita masak contohnya guna dapur luar. Sekarang kita dah ada dapur gas dan sebagainya. Begitu juga untuk teknologi pertanian. Mana dulu kenderaan kita bertani, kita guna apa? Guna kerbau. Nanti kita akan lihat. Dan sekarang kita dah ada kenderaan crane kita panggil. Seterusnya ialah teknologi pembuatan. Contohnya pembuatan kain batik. Dulu kita buat secara manual, secara manual, tapi sekarang dah boleh menggunakan mesin, secara automatik sahaja. Begitu juga untuk teknologi komunikasi, itu telefon, laptop dan sebagainya. Dan terakhir sekali adalah teknologi makanan. Teknologi makanan ini memfokuskan kepada pengetinan dan juga untuk kita pengawetan makanan tersebut, di mana memberikan kelebihan kepada kita dalam memudahkan urusan harian manusia. Kita terus pada teknologi pengangkutan. Okay, kita boleh lihat gambar kat atas ni ialah gambar kereta api. Tengok dulu macam mana. Tak ramai orang boleh masuk. Pergerakannya mungkin tak seberapa laju dibezakan dengan LRT atau MRT yang telah ada pada masa kini, di mana penumpangnya lebih ramai, kelajuannya lebih cepat dan sebagainya. Begitu juga dengan kereta. Tengok gambar sebelah kanan ni. Dulu macam mana gambar kereta tu? Ada tingkap pun ada tak ada kan? Ada atap sahaja. Tapi sekarang dah ada atap, ada tingkap, lebih laju, lebih cepat dan sebagainya. Itu perbezaan pada teknologi daripada segi kecepatan, daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita tengok pula teknologi peralatan. Macam saya cakap tadi, peralatan yang pertama ialah setrika. Dulu setrika guna arang tu, buka tu masuk arang. Dah panas setrika. Tapi sekarang kita dah ada setrika automatik setrika pakai elektrik pakai tu senang kan. Betul. Itulah kelebihan teknologi, lagi cepat. Cepat kita nak setrika, cepat siap. Seterusnya ialah itu kita panggil lesung batu dan juga mesin pengisar. Itu masih digunakan pada masa kini. Cuma perbezaannya dekat situ, mesin pengisar tu kita tekan dikisar. Kalau tu kita kena tumbuk. Tapi kedua-dua benda ni masih digunakan sehingga kini untuk atas sebab-sebab tertentu lah. Seterusnya ialah ceret air. Dulu ceret air macam tu. Sekarang dah pakai elektrik. Tekan yang menyala dah. Dulu yang bunyi tutup. Air masak tu. Sekarang tak ada bunyi dah. Dia mati sendiri. Dah masak dia tutup, mati sendiri. Yang dekat bawah tu pula adalah gambar
TV. Tengok gambar TV dulu macam mana. Payahnya tengok TV, kecil, skrinnya kecil. Dulu macam tu. Tapi sekarang, zaman sekarang ni tengok kelebaran TV tu. Nak lebar boleh lebar lagi. Besar dinding lah TV tu. Contohnya seterusnya ialah teknologi pertanian. Ni teknologi pertanian, kenderaannya tengok. Dulu pakai apa tu? Pakai kebau. Dulu pakai kebau, kita nak bajak sawah pakai kebau. Tapi sekarang kita dah ada crane ataupun pembajak. Kita guna pembajak tu lah. Kita duduk atas tu, kita bawa je, kita akan langgar, kita akan bajak secara automatik. Okay, kat bawah tu pula cara-cara pertanian. Tu dia preserve, dia menjaga dengan baik lah, dia sebab dia tanam kat dalam. Dan yang seterusnya ialah penggunaan baja. Baja nano dikatakan sebagai baja yang lebih berkesan lah, dibezakan dengan baja-baja lainnya. Tapi setiap baja itu mereka menggunakan teknologi nano untuk mengembangkan kualiti ataupun kelebihan yang ada pada setiap baja tersebut. Okey, terus pada seterusnya adalah teknologi pembuatan. Boleh tengok tu, dia membuat kain batik. Lihat sebagai kain batik ataupun kapet tikar dan sebagainya. Dulu kita tenun guna tangan, tapi sekarang kita dah boleh guna mesin. Nampak gambar sebelah tu, anak panah tu ke sebelah, kita guna mesin je. Tak payah nak susah-susah lah. Tekan-tekan nak macam mana, jalan. Okey, yang seterusnya ialah disket. Kalau kamu pernah jumpa lah, ni disket. Sekarang kita dah ada pen drive. Disket tu dulu sama macam pen drive ni, kita menyimpan barang-barang maklumat semua dalam disket. Tapi sekarang pen drive jauh lebih baik. Sebab dia boleh masuk banyak benda besar, dia punya gig ataupun RAM dan sebagainya. Kita boleh masuk macam-macam kat dalam tu. Itu kelebihan teknologi. Nampak, dia memudahkan kita. Kita dulu boleh simpan sikit, sekarang simpan banyak. Dulu kena buat buat sendiri, tapi sekarang dah boleh guna mesin automatik. Yang seterusnya ialah teknologi komunikasi. Okey, boleh tengok gambar kat atas ni, macam mana evolusi telefon itu. Berevolusi daripada besar macam tu telefon tu, sebenarnya dia kecil sikit, lepas dia kecil lagi, lepas dia pakai putar tau. Siapa pernah guna lah yang putar tapi masih kita dah guna tekan. Telefon rumah yang tekan nombor. Lepas tu adanya telefon bimbit. Dulu kalau tengok gambar kat bawah tu, macam mana telefon bimbit tu, daripada besar macam tu, daripada keypad tu tekan-tekan. Sampailah sekarang ni dia besar balik, tapi dah boleh touchscreen lagi senang lah kot. Nak bezakan dengan tekan-tekan tu. Tapi kedua-dua tu ada kelebihan dan kepentingannya sendiri. Begitu juga dengan laptop. Tu laptop dulu macam mana? Nampak tulis tu Apple computer. Macam tu lah zaman dahulu punya. Nak bezakan dengan sekarang, terlalu banyak perbezaannya, di mana teknologi itu lebih memudahkan kita dalam urusan komunikasi dan sebagainya. Begitu juga dengan telefon. Dulu payahlah ada ganggang nak kena bawa. Tapi sekarang kita dah boleh. Telefon sampai berjalan sampai keluar rumah dan sebagainya boleh. Dulu kita kena kat situ sampai ganggang tu cabut lah, habis lah. Macam tu. Ada kelebihan teknologi kat situ. Dan seterusnya adalah teknologi pemakanan. Teknologi pemakanan ni kita fokus kepada teknologi nano lah. Digunakan makanan tu untuk menjadikan makanan tu lebih berkualiti. Ada kualiti dalam makanan tersebut, disuntik dan sebagainya, apa kajian mereka lah. Dan juga ada proses pengawetan makanan. Awet ni supaya makanan tu tahan lebih lama. Jika kita jeruk macam tu, jeruk ke apa, lama lah tahan makanan tu. Begitu juga dengan proses pembungkusan dan pengetinan makanan, di mana makanan tu disimpan, dijemur di bawah cahaya matahari dan sebagainya, sinar X contoh, untuk mematikan organisma lain tu dan sebagainya. Jadi makanan tu lebih tahan lama lah. Tak adalah bakteria-bakteria yang hidup di dalam tin dan bungkusan tersebut. Dan itu saja untuk bidang teknologi. Dan kita lihat sedikit gambaran awal untuk kepentingan teknologi. Apakah kepentingan tersebut? Ialah satu, teknologi menjimatkan masa dan tenaga dan kos. Masa, tenaga, kos, jimat teknologi. Lepas tu memberikan peluang kerjaya. Sebab apa? Sebab bila teknologi ni berkembang, peluang kerjaya jadi banyak. Jadi banyak lah, memerlukan orang untuk bekerja. Contohnya kilang. Mulanya kilang tu tak payah pakai ramai orang pun. Tapi sebabkan dah hadir teknologi, kena ambil ramai sebab kita kena guna kekuatan manusia ni. Jadi peluang pekerjaan tu besar. Seterusnya memudahkan urusan. Dah tentulah mudahkan urusan. Kalau menyusahkan urusan tu, tak payahlah kita guna teknologi tersebut. Dan seterusnya memupuk nilai kreatif dan inovatif. Kita kreatif lah. Contohnya kita masak sebelum ni kita pakai sudip yang apa? Lepeh. Tak boleh ni. Kita gunalah yang lengkung. Nak cedok senang. Kena kreatif dan inovatif dalam suatu teknologi tersebut. Contohnya lainnya menjamin komunikasi yang cepat dan berkesan. Cepatlah.
kita boleh call. Bila masa nak call. Nak video call pun boleh guna telefon. Laptop pun kita nak buat, nak tengok orang, nak Google Meet. Nak pula sekarang ni payah nak jumpa. Nak belajar tu belajar online. Itulah cara komunikasi. Nampak, dia memudahkan kita. Tak perlu kita nak ke sana ke sini. Kita melalui telefon saja dah boleh. Kita eratkan hubungan silaturahim tu melalui komunikasi, teknologi dan sebagainya. Itulah kepentingan teknologi. Dan yang terakhir sekali adalah menjamin kehidupan yang lebih berkualiti. Maka hidup kita lebih berkualiti. Tetapi sekiranya teknologi tersebut menyebabkan kehidupan kamu jadi makin teruk. Contohnya duduk main game, dapat telefon main game sepanjang masa, berhenti menggunakan teknologi tersebut. Kurangkan gunakan teknologi ke arah yang lara, ke arah yang tidak baik. Gunakan teknologi itu untuk memberi kepentingan kepada diri kamu, untuk beri kelebihan kepada diri kamu. Dan insya-Allah kesimpulannya, kita dah belajar tadi tentang maksud teknologi. Apa maksud teknologi tadi? Teknologi itu kita menggunakan kemahiran sains untuk kita mereka cipta alat yang memudahkan urusan kita. Yang seterusnya ialah bidang teknologi tadi. Bidang teknologi tadi ada teknologi pengangkutan, ada teknologi peralatan, ada teknologi pertanian, teknologi pembuatan, teknologi makanan dan juga teknologi komunikasi. Ada 6 tadi teknologi, betul. Dan seterusnya ialah kepentingan teknologi. Itu adalah gambaran awal supaya kamu faham apakah kepentingan teknologi itu. Bukan semata-mata untuk kita nak senang nak cari berita semata-mata, tapi ada kepentingan kelebihan lainnya dan sebagainya. Dan insya-Allah setakat itu saja pelajaran kita kali ini. Dan kita sesamalah kita mendoakan. Ustaz seru kepada semua, mohon untuk semua sama-sama kita doakan sahabat kita, saudara sesama Islam kita yang berada di Palestin, yang sedang berperang dengan Israel. Dan insya-Allah kita sumbanglah sedikit. Kalau kita tak mampu nak pergi ke sana, kita sumbanglah harta kita sedikit untuk kita korbankan, untuk kita sedekahkan kepada mereka dari segi perubatan dan makanan dan sebagainya. Dan insya-Allah suatu hari nanti di padang mahsyar ataupun di akhirat kelak, kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adakah kita membantu saudara sesama Islam kita semasa kita hidup di atas muka bumi ini. Dan insya-Allah setakat itu saja pembelajaran kita kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.